Audio Jungle. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Grup 7 telah memilih subjek Penghayatan Etika dan Peradaban. Tajuk kecil kami adalah Pengaruh ICT ke atas Kesepaduan Nasional. Ahli kumpulan kami ialah saya, Nazira binti Abdul Manaf. Yang kedua, Nur Fatihah Najwa binti Muhammad Rashid, Chia Chi Jia, Hyo Hyo Chen, Muhammad Faris Akmal bin Nur Azizi, Zuhairi bin Muhammad, Muhammad Asyafi bin Nur Hassan. Tinjauan atas talian ini telah menunjukkan berbagai pendapat daripada beberapa responden tentang kepentingan ICT terhadap masyarakat nasional. Kaji selidik telah membuktikan ICT berperanan penting terhadap masyarakat nasional kerana terdapat banyak persetujuan terhadap soalan yang diberikan. Berdasarkan kaji selidik yang telah dibuat, terdapat 75% responden yang menganggap ICT berperanan penting ke atas kesempatan dalam kalangan kanak-kanak. Manakala terdapat 17.5% berpendapat tidak penting kepada kanak-kanak dan 7.5% tidak pasti. Selain itu, terdapat 82.5 responden setuju manakala 10% yang tidak bersetuju. 7.5 responden tidak pasti terhadap berdasarkan ICT membawa nilai yang penting dalam peringkat orang dewasa. Persepatuan Nasional melalui politik, terdapat 79.5% responden berpendapat ICT berperanan penting ke atas kesempatan nasional melalui politik. Manakala terdapat 10.3% tidak pasti dan tidak bersetuju. Akhir sekali, ICT berperanan penting dalam kalangan peringkat pelajar, terutamanya dalam pengajaran dan pembelajaran. Terdapat 77.5% bersetuju, manakala 20% tidak pasti dan 2.5% saja yang tidak bersetuju. Dalam peringkat pembelajaran, kanak-kanak dapat meningkatkan daya kreatif dan imajinasi apabila menghadapi perkara sebenar dan memiliki daya tarikan warna, cahaya, bunyi dan gambar yang menawan. Selain itu, ICT membawa nilai yang penting dalam peringkat orang dewasa. Orang dewasa yang kerja pengurusan dokumen atau permohonan menjadi lebih cepat dan cekap tanpa menghabiskan masa untuk menipan atau menyusun dokumen secara manual. Tambahan pula, ICT berperanan penting ke atas kesempatan nasional melalui politik. Perkataan ahli parti politik berperanan penting dalam sesebuah negara untuk memupuk perpaduan sesebuah negara. Akhir sekali, ICT berperanan penting dalam kalangan peringkat pelajar, terutamanya dalam pengajaran dan pembelajaran. Perkara ini tidak boleh menafikan peranan ICT telah membawa banyak kemudahan dalam pengajaran dan pembelajaran dari rumah disebabkan oleh COVID-19. Hai, Assalamualaikum. Saya Nazira. Saya akan menyampaikan berkaitan kesesuaian ICT terhadap masyarakat nasional. Kaji selidik telah membuktikan pelbagai pandangan responden berkaitan kesesuaian ICT terhadap masyarakat nasional. ICT telah menunjukkan kesesuaian terhadap masyarakat kerana pandangan ramai responden yang telah bersetuju mengenai soalan yang telah diberikan. Seterusnya, pendedahan mengikut peringkat umur telah disokong oleh responden kerana hendak mempunyai pendedahan yang teratur. Pendedahan yang sistematik haruslah diutamakan untuk pendedahan yang baik kepada generasi muda kerana terdapat beberapa perkara keperluan yang harus digunakan. Penggunaan atau pendedahan terhadap remaja amat dititik beratkan kerana mempunyai keperluan yang amat meluas untuk menjalankan sesuatu perkara. Seterusnya, pendedahan kepada golongan warga emas telah menunjukkan kesesuaian kerana perkara ini telah disokong oleh responden untuk mendapat pendedahan yang baik serta memberi faedah kepada golongan warga emas. Seterusnya, kesesuaian ICT berkaitan politik didedahkan kepada masyarakat adalah sesuatu yang kurang menyenangkan sekiranya mempunyai isu negatif serta perkara yang positif harus dikongsikan bersama masyarakat. Ini adalah carta daripada tidak balas responden berdasarkan kaji selidik yang telah dilakukan. Saya mempunyai 5 soalan berkaitan kesesuaian ICT terhadap masyarakat nasional. Seterusnya, saya akan paskan kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Terima kasih. Pelbagai pendapat responden yang berkaitan dengan keberkesanan ICT terhadap masyarakat nasional terbukti dalam kaji selidik tersebut. Oleh sebab, ramai responden bersetuju dengan soalan yang dikemukakan ICT membuktikan keberkesanan terhadap masyarakat nasional. Berdasarkan kaji tersebut, kita dapat bahawa ICT mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendirian untuk pelbagai peringkat usia.
Ia bergantung kepada sama ada orang ramai boleh memanfaatkannya dengan baik dan berkesan. Sistem keselamatan rangkaian lengkap dan perlindungan privasi yang dicipta oleh ICT telah meningkatkan keselamatan maklumat dengan berkesan. Perkembangan ICT berkesan dalam mewujudkan komunikasi yang efektif dan baik kepada golongan yang tinggal di negara asing. Keberkesanan ICT juga dapat dilihat melalui fakta bahawa masyarakat boleh memahami keperluan melalui internet dan meningkatkan peluangnya sendiri. Berdasarkan soalan kaji selidik tersebut, terdapat 57.5% responden bersetuju bahawa ICT berkesan untuk pelbagai peringkat usia. Menurut soalan lain, terdapat 35% responden bersetuju bahawa ICT berkesan meningkatkan keselamatan maklumat termasuk privasi peribadi. Selain soalan tersebut, terdapat 77.5% responden bersetuju bahawa ICT berkesan dalam mewujudkan komunikasi yang efektif dan baik. Seterusnya, terdapat 87.5% responden bersetuju bahawa ICT berkesan menyediakan pelbagai peluang kepada masyarakat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris. Okey. Hari ini saya ingin menerangkan mengenai teknologi ICT dalam bidang kerjaya. Okey. Berdasarkan kajian selidik, responden bersetuju bahawa teknologi ICT banyak membantu dalam bidang kerjaya. Teknologi ICT juga merupakan teknologi yang sangat penting dalam bidang kerjaya dan isu ini juga mendapat sokongan daripada responden berdasarkan kajian selidik yang dijalankan. Okey, first, teknologi ICT merupakan sesuatu teknologi yang sangat penting dalam bidang kerjaya. Hal ini tidak dapat dinafikan pada era yang membangun ini. Kebanyakan bidang kerjaya menggunakan sistem ICT bagi memudahkan urusan kerja. Teknologi ICT juga bukan sesuatu yang dapat digunakan dengan mudah kerana teknologi ICT memerlukan sistem pembelajaran bagi mengendalikannya. Okey. Oleh itu, kemahiran individu dalam ICT sangat penting bagi bidang kerjaya. Okey, for the last one, teknologi ICT sangat berguna dalam bidang kerjaya, namun terdapat juga bidang kerjaya yang tidak menggunakan sistem ICT. Sebagai contoh, seperti peniaga-peniaga kecilan, gerai-gerai kecil dan yang terakhir seperti buruh. Berdasarkan kaji selidik, kebanyakan responden telah bersetuju bahawa keburukan ICT juga memberikan kesan yang buruk kepada masyarakat nasional. Penggunaan ICT juga boleh memberikan kesan yang buruk kepada masyarakat, antaranya berlaku kerosakan dalam sistem perisian sehingga menyebabkan virus, juga isu keselamatan yang boleh menjejaskan maklumat peribadi setiap masyarakat. Keburukan ICT turut memberikan impak kepada masyarakat mengikut peringkat umur masing-masing. Hal ini boleh menjadi lebih serius jika tidak diendahkan. Hal ini kerana sesetengah pengguna tidak mampu untuk memilikinya ataupun tidak mampu untuk memulihkannya. Oleh itu, banyak kos yang perlu disediakan bagi menampung masalah perisian komputer ataupun alat penanti yang lain. Hal ini ternyata jelaslah bahawa semakin maju ICT semakin bertambah keburukan ICT dari segi gaya hidup manusia pada masa akan datang jika tidak dikawal. Perkara ini berlaku kerana sesetengah pengguna yang tidak konsisten dalam menghadkan penggunaan ICT dalam kalangan kanak-kanak hanya kerana untuk mengumpan kanak-kanak supaya dapat perhatian daripada ibu bapa kanak-kanak tersebut. Jelaslah bahawa keburukan ICT juga telah memberikan kesan yang besar kepada golongan ibu bapa yang mempunyai anak-anak dan sukar dikawal jika tidak dilatih daripada awal. Ini adalah bukti soalan-soalan yang telah diberikan kepada responden untuk menjawab beberapa soalan mengenai keburukan ICT kepada masyarakat nasional. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Zulhairi. Hari ini saya akan menerangkan tentang langkah-langkah mengatasi kesan keburukan ICT terhadap masyarakat. Berdasarkan kaji selidik, masyarakat bersetuju untuk mengambil langkah awal dalam penggunaan ICT bagi mengelakkan terjadinya kesan buruk.
Ternyata teknologi ICT banyak memberi kesan buruk jika kita tidak menggunakan dengan cara yang betul atau tidak dibimbing oleh pakar ICT. Okey, langkah yang pertama ialah mengawal penggunaan ICT, iaitu memberikan jadual penggunaan ICT kepada anak-anak yang berumur bawah 18 tahun dan memberikan denda kepada anak-anak yang menggunakan ICT terlebih masa. Okey, poin yang kedua ialah pemantauan anak-anak, iaitu memberi pemantauan terhadap anak-anak ketika menggunakan ICT. Dan ibu bapa seharusnya memberikan lebih masa seperti membawa anak-anak beriadah kerana ianya dapat melalaikan anak-anak daripada menggunakan ICT. Okey, poin yang ketiga ialah buli cyber, iaitu memberikan didikan agama kepada anak-anak agar tidak terlibat dengan buli cyber dan mewujudkan suasana yang harmoni di dalam keluarga agar tidak agar anak-anak tidak terjebak dalam buli cyber. Okey, yang terakhir ialah bukti soalan-soalan yang telah diberikan kepada responden untuk menjawab beberapa soalan ICT. Okey, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada langkah penyebaran ICT dalam kalangan masyarakat. Kajian mendapati bahawa ramai masyarakat Malaysia yang mahu mengetahui tentang cara penggunaan ICT yang betul, akan tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara untuk melakukannya. Ramai juga yang bersetuju jika pihak kerajaan membimbing mereka menggunakan ICT. Oleh itu, pihak sekolah perlulah memainkan peranan dalam memastikan setiap pelajar mereka dapat mendalami ICT dengan cara yang betul. Hal ini kerana penerapan seawal waktu sekolah merupakan jalan terbaik agar murid-murid dapat bergerak dapat mengikuti perkembangan semasa. Dalam mendepani cabaran globalisasi pula, pihak kerajaan haruslah berinisiatif dalam memastikan setiap rakyat dapat menggunakan ICT. Oleh itu, pihak kerajaan perlulah memberikan subsidi kepada masyarakat, contohnya subsidi laptop. Masyarakat kita juga mempunyai semangat yang tinggi untuk mendalami ICT. Oleh itu, pihak yang berkemahiran haruslah mengadakan seminar untuk mengajar mereka tentang cara penggunaan ICT. Warga emas juga tidak ketinggalan zaman dalam hal ini. Oleh itu, anak-anak perlulah memainkan peranan untuk mengajar mereka cara penggunaan ICT. Baiklah, berikut adalah cartapai hasil kajian yang telah dilakukan terhadap responden-responden berkaitan langkah penyebaran ICT dalam kalangan masyarakat. Mengikut carta ini, kita dapat melihat bahawa masyarakat lebih bersetuju jika pihak kerajaan dapat membantu mereka untuk mendalami ICT.